اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau kira kita minggu lepas sudah berpindah kepada tajuk ihsan. Dah. Tapi rasa-rasanya minggu ni kita baca sekali lagi hak rukun iman yang keenam sebagai rumusan. Sebagai rumusan untuk 1 jam kita ni lah. Ataupun kalau tak sempat 1 jam setengah. Untuk rumusan. Ustaz daripada awal sampai ke habis hak kita duk bicara panjang. Yang mana berkaitan dengan rukun iman yang keenam ini dalam kitab Faridatul Faraid, Qudrah dan Iradah, macam saya sebut sebelum ni, hampir 2 muka surat. Wujud sampai kepada wahdaniyah, 6 sifat, dekat-dekat 2 muka surat. Daripada ilmu sampai kaunuhu mutakalliman, dalam 12 sifat. Daripada ilmu sampai kaunuhu mutakalliman, 12 sifat pun hampir 2 muka surat. Wujud sampai ke wahdaniyah, 6 sifat. Panjang juga di pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan panjang juga pembicaraan di wahdaniyah. Tapi daripada wujud sampai wahdaniyah lingkungan 2 muka surat. Qudrah dan iradah pun 2 sifat sahaja, 2 muka surat dah. Ni dia panjang pembicaraan hak rukun iman yang keenam. Sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab tauhid karangan Imam Ghazali. Dan kita Arba'in fi Usuluddin, dia ada 4 tajuk besar. Tajuk besar yang pertama akidah, dia ada 10 fasal di dalam. Tajuk besar yang kedua fiqh, dia ada 10 fasal di dalam. Tajuk ketiga sifat mazmumah, dia ada 10 fasal di bawah pada membicarakan 10 sifat mazmumah. Dan dia ada tajuk besar yang keempat sifat mahmudah, dia ada 10 fasal, 10 cerayam pada membicarakan 10 sifat mahmudah. Di tajuk besar yang pertama akidah, dia ada 10 fasal, 10 tajuk besar. Hak paling panjangnya adalah sifat iradah. Hak panjang sedikit sifat takdis. Sifat takdis ni kita tak biasa dengar. Kita biasa dengar dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Takdis ni kita menyucikan Allah daripada sama dengan makhluk. Itu takdis. Dia setengah muka surat. Panjang sikit lah. Qudrah 1/4 muka surat. Ilmu 1/4 muka surat. Sama' dan basar 1/4 muka surat. Iradah 7 muka surat setengah. Iradah 7 muka surat setengah. Pembicaraan rukun iman yang keenam. Ada panjang di situ. Yang mana di sini memang kita kena mendalami. Mendalami di sini kita mendalami biar kita faham betul benar mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana akidah Mu'tazilah. Kita faham, kita pegang, berhenti. Jangan duk korek-korek, jangan duk bahas-bahas, jangan duk usul-usul. Tapi jangan berhenti awal-awal. Ni payah nak faham ni, sebab Ahlussunnah macam mana, Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana, tak usah duduk korek-korek lah. Tak faham kita, tak faham tu lah nak. Dia tak faham tu nak. Macam mana boleh tak faham waktu kita nak? Kita kena faham molek ni akidah.
hak ni kena wajib kita mendalami. Hak Nabi larang, Nabi kata fa'amsiku, tahan diri kamu tu daripada kita duk bahah-bahah, duk korek-korek. Kenapa hak jahat mari dia Tuhan juga, duk korek apa lagi? Kita faham, kita pegang sudah. Jadi hak duk bahah-bahah ni hak Nabi pernah satu ketika yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi tengok sahabat duduk main duk bahah dalam bab rukun iman yang keenam, merah muka Nabi SAW yang mulia. Nabi pun tanya sahabat tu, hak dengar duk bahah, korek-korek tu, abi haza umirtum, adakah dengan ini diperintah akan kamu? Am bihaza ursiltu ilaikum, adakah kerana ini diutuskan aku kepada kamu? Duk korek-korek ni, duk bahah, duk usul-usul hak bab qada dan qadar. Itu Nabi larang. Adapun mendalami untuk betul-betul kita memahami, tu fardu ain kepada kita. Kena faham molek. Segala-gala tu macam mana, ikhtiar usaha tu duduk di mana, segala-gala hak jahat masuk juga tu macam mana kita nak susun pegangan dan percakapan. Hak tu wajib fardu ain kita kena halusi. Jangan tak faham ni, pening dia setara ni. Hak tu nak, tak faham tak nak. Al-ajzu anil idrakun. Lemah daripada nak mendapat tu, hak tu yang kita naknya. Hak tu hak bab zat Tuhan. Kita nak fikir bab zat Tuhan tak capai. Hak tu lah. Sebab lagi tercapai di otak kita, hak tu bukan Tuhan. Kita mikir, buat semacam so, bukan. Buat semacam tinggi, bukan. Masa macam kecil je Tuhan, baik kita pula Tuhan. Misalnya, jadi lemah kita, hak tu kita nak. Tu bab hak zat Tuhan, jangan duk fikir. Hak ni hak bab perbuatan Tuhan ni. Qada dan qadar dan ni perbuatan Tuhan. Hak ni kita kena faham molek. Kita sampai peringkat kita nak sampai tahap tahqiq. Tahqiq ni kejap, kemah. Jelas, tu fardu ain kita. Sampai peringkat kita boleh membezakan, mengasingkan manakah akidah yang dikehendaki, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Quran hadis, manakah akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah. Kita boleh membezakan, kita boleh mengasingkan. Kalau kita dengar, ni tepat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dengar sebaliknya, ni karut dah ni bukan akidah Ahlussunnah ni. Ni akidah Mu'tazilah. Barulah luluh fardu ain kita ngaji dalam bab pegangan. Kita boleh membezakan. Tapi kita boleh menghuraikan. Mu'tazilah sesat ni kok mana? Cuba perjelaskan. Cuba huraikan. Biar orang lain pun nampak juga. Hak ni Mu'tazilah ni. Hak tu fardu kifayah. Kalau kita sampai tahap tu macam mana? Kita ngaji ulang-ulang ni biar sampai tahap tu. Mana kalau tanya Mu'tazilah gitu. Ya Qadariyah tu, Jabariyah gitu tu. Cuba jelas kok Qadariyah ni kok mana? Kita pun jelas. Nak comel lagi dengan ayat-ayat Quran. Di mana kau terpesong dia? Itu fardu kifayah. Tapi untuk fardu ain kitanya, kita boleh membezakan, boleh panggil apa? Cekoh. Faham tak? Faham tak cekoh ni? Boleh cekoh tak panggil tak? Faham cekoh duriang je kita ni. Cekoh boleh pisahkan. Ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dengar sepatah lalu je. Kemah. Hak dia cerita tu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya dengar sepatah lalu je. Kita berperhati dengar. Ini jauh lagi ni. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun siapa dia sekalipun. Walaupun orang angkat tu tinggi melangit sekalipun. Kita dengar. Akidah dia terpesong. Salah tu. Dia tu orang international tu. Orang international, bukan taraf negeri, bukan taraf international. Dah. Akidah tu terpesong. Akidah tu Mu'tazilah. Ni baru lepas fardu ain kita. Ni. Sebab dia banyak terpesong adalah di antaranya di rukun iman yang ke-6. Jadi kita apa? Rumusan. Tak, rumusan panggil. Dipanggil rumusan ataupun apa? Hak beberapa minggu hak kelas kita ni hak rukun iman ke-6. Panggil apa? Rumusan ada. Rumusan.
Tengok. Kita ambil masa sejam ataupun sejam setengah. Jadi kita baca sekali lagi kitab Faridatul Faraid muka surat 4 baru yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman dengan qadarnya. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Hak dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman dengan qadar Allah, baik qadar dan jahat qadar. Khairihi wa syarihi dipanggil badal. Didatangkan khairihi wa syarihi untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan. Sekalian adalah qadar Allah baik ataupun jahat. Di riwayat hadis yang lain Nabi bersabda wabil qadari kulli. Riwayat Muslim. Wabil qadari kulli. Dan engkau beriman dengan qadar kullihi sekaliannya. Itu takkid dengan kullihi sekaliannya. Hak hadis hak saya baca mula-mula tu dibadalkan dengan khairihi wa syarihi. Dalam hadis yang lain kullihi ditakkidkan dengan sekaliannya. Khairihi wa syarihi dan kullihi itu sama ajalah. Ya. Sekalian perkara baik dan jahat. Baik dan jahat maknanya sekalian perkara, sama aja. Wabil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan qadar, baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar, dengan wabil qadari kullihi, engkau beriman dengan qadar Allah sekaliannya. Apa sekalian? Baik dan jahat. Apa baik dan jahat? Sekaliannya adalah qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian ke semua perkara datang dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datangkan qadar sahaja. Kita ada dua pegangan di rukun iman yang keenam. Satu qadar, satu qada. Tapi dalam kitab ini didatangkan dengan satu. Keenam beriman dengan qadarnya, qadar daripada Allah. Dalam hadis wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan qadar. Wabil qadari kulli, dan engkau beriman dengan qadar sekalian silang qadar. Qadar sahaja. Mana qada? Hadis-hadis lain Nabi sebut qada. Tapi dalam hadis saya baca tadi sebut qadar. Dalam kitab kita pun sebut qadar sahaja. Dia qadar satu, qada satu, didatangkan satu daripada dua. Sama ada sebut qadar tanpa qada, sebut qada tanpa didatangkan qadar. Kedua-dua makna bagi qadar dan qada masuk dalam satu perkataan yang didatangkan. Beriman dengan qadar, yakni qadar dan qada, makna di dalam tu. Sebut qadar, tapi maknanya apa qadar itu? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau kita jumpa dalam kitab beriman dengan qada, qada maknanya ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau didatangkan satu, kedua-dua makna masuk di dalam satu perkataan. Tapi kalau didatangkan beriman dengan qadar dan qada, bagi dua. Ataupun sebaliknya, engkau beriman dengan qada dan qadar, dia bagi dua. Kalau didatangkan beriman dengan qadar dan qada, itu jalanan Imam Maturidi. Qadar ketentuan Allah, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau kita sebut beriman dengan qada dan qadar, itu jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni, dia ada dua ni. Kadang-kadang qadar dan qada, kadang-kadang qada dan qadar. Kalau kita baca buku ke kitab ke, kita akan jumpa tak sama. Ada qadar qada, ada qada qadar. Yang saya pernah sebut sebelum ni, ada satu sekolah swasta ni berteraskan Islam lah. Hak swasta jauh 1, jauh 2
Di tajuk buku tauhid dia tu qadar qada, qadar qada. Naik jauh 4 jauh 5. Jauh 3 tak ada tak silap. Gitu lah. Naik jauh 4 jauh 5 qada dan qadar. Jauh 1 qadar qada. Jauh 2 qadar qada. Kalau pasti buku pasti qadar qada. Naik jauh 4 jauh 5 qada dan qadar. Ni kalau kita dak kemas sini kita jadi dah guna pula jadi tukar. Sebelum tu jauh 1 jauh 2 qadar qada. Naik jauh 4 jauh 5 qada qadar. Qadar qada jalanan Imam Maturidi, qada qadar jalanan Imam Asy'ari. Tapi kita kena faham kat sini. Kalau tidak kita akan terkeliru. Walha boleh berlaku hak tu. Hak pentingnya akidah kita beriman dengan ketentuan Allah. Ketentuan tu nama qadar ke nama qada. Kadang-kadang kita jadi tukar. Jangan tukarlah. Tapi kalau tukar pun tak berdosa situ. Tapi di akidah kitanya kita beriman dengan sekalian perkara telah ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Allah tentu belaka dah. Allah tetap belaka dah. Allah putus belaka dah. Dan Allah tetap belaka dah tu qadar ke qada. Kita pun mikir. Dah nak sebut nama Imam Maturidi, nak sebut nama Imam Asy'ari tu pun payah dah. Hak pandai sebutnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Hak tu pandai sebut. Nak sebut Imam Maturidi, Imam Asy'ari ni kadang-kadang pelak bunyi. Tak mana nak sebut tu. Yang pentingnya ada di akidah kita sampai masa sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, keesaan pada perbuatan. Dan kita berpegang sekalian tu perbuatan Allah. Semuanya Allah buat belaka. Nak qadar ke qada hak Allah buat belaka tu. Hak perbuatan Allah tu. Hak perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah tu nama dia qadar ke nama dia qada. Kalau kita kemah molek, qadar nama dia kalau jalanan Imam Asy'ari. Qada nama dia kalau jalanan Imam Maturidi. Okey ya? Gitu je. Tetapi kalau didatangkan satu macam kitab kita ni, keenam beriman dengan qadarnya. Apa makna qadarnya? Ketentuan iradah. Tak. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan Allah tu bukan qadar kalau jalanan Imam Maturidi, itu qada. Didatangkan satu qadar saja ataupun qada saja, kedua-dua makna akan terkandung di dalam satu perkataan tu. Ada. Jadi sini sebut qadar, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman. Hak beriman ni kita balik pada takrif iman lah. Apa makna iman? Mengaku putuh di hati. Berpegang kejap di hati itu iman. Ni, mengaku putuh di hati akan ketentuan dan perbuatan Allah. Ini iman. Adapun sama ada hati kita merasai, menjiwai, meresap ke, apa ke, itu bukan pembicaraan bab akidah, bab iman. Itu pembicaraan maqam ihsan. Ni, ayat ni pun kena ingat kot ni. Maqam ihsan. Kita Islam lepas dah. Iman mengaku putuh di hati. Percaya sepenuhnya di hati. Itu iman. Yang ketiga di hadapan, ihsan. Apa di ihsan? Berbuat baik. Anta'budallah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Dengan bahawa engkau buat segala perintah. Engkau meninggalkan segala larangan. Itu ihsan. Buat segala perintah wajib, sempurna belaka. Hubungan dengan Allah pun sempurna. Hubungan dengan manusia kewajipan pun sempurna. Meninggalkan segala larangan. Hak Tuhan larang ni tinggal belaka. Larang zahir pun tinggal. Larang batin pun tinggal. Ini ihsan. Kemudian apabila hak wajib buat belaka, hak haram tinggal belaka, kemudian naik sepekat lagi. Bukan setakat hak wajib je dia buat. Hak wajib sunat ni. Hak sunat ni pun atas masing-masing lah. Sunatnya kalau semai sunat ratus-ratus rakaat.
Kalau ngaji Quran sehari 2 hari khatam sekali, sehari 2 hari khatam sekali, maka masa bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, dalaman dia kau lama kau bersih, dia berzikir bersalawat berpuluh-puluh ribu, akhirnya lenyap di basirah, yang ada hanyalah Allah. Naiklah maqam ihsan, dipanggil maqam musyahadah. Itu cerita maqam aulia. Kita duk cerita ni bab iman. Nak wisah iman. Jadi saya sebut berulang-ulang kali antara iman dengan maqam ihsan, antara makrifah permulaan agama, dia panggil makrifah ammah. Kenal Allah, kenal Rasul, hak ammah ni, hak umum ni, hak meratai. Semua orang kena kenal Allah dan Rasul. Dan ini tak ada terkecuali hak makrifah permulaan agama. Dia semayang ke, dia tak semayang ke, dia puasa ke, tak puasa ke, hak makrifah permulaan agama ni semua orang kena ada. Tak ada makrifah ni kafir, kekal neraka selama-lamanya. Hak makrifah permulaan dia panggil makrifah ammah. Hak ni hak cerita bab iman kita ni. Adapun cerita makrifah dalam kitab haqiqah, makrifah dalam kitab hikam ke, makrifah dalam kitab adurun napih ke, makrifah dalam kitab martabat 7 ke, itu makrifah khasah, makrifah yang ditakhsiskan dengan nur. Ini sampai maqam ahlil kashfi, maqam musyahadah. Ini makrifah aulia, makrifah para sahabat. Antara dua tu sudah mikirlah. Jauh je lah antara dua tu, antara makrifah permulaan agama. Hak peko syariat zahir tak masuk lagi ni. Hak tasawuf syariat batin tak masuk lagi tu. Hak tu makrifah permulaan agama. Hak makrifah khasah ni orang sempurna agama. Siapa? Para aulia, para sahabat. Lepas tu hak makrifah permulaan agama, bab semayang tak cerita lagi, bab tasawuf tak cerita lagi, dengan makrifah hak sempurna agama, makrifah aulia, makrifah sahabat, dekat-dekat ke? Yang nak capur. Tiba ingat molek. Kalau jumpa orang mengajar, saya mengajar, saya tidak akan pisahkan antara makrifah permulaan agama dengan makrifah aulia. Berarti yang ngaji. Bukan. Itu mesti kena pisahkan. Itu ilmu lain-lain, medan lain-lain, bicara lain-lain. Kalau dia kata dia tak akan pisahkan, itu bukan. Ini nak suruh masuk kat mana? Nak menjiwai, merasai. Dia nak buat benda gitu. Puncanya apa? Puncanya dia baca kitab haqiqah, kitab hikam, kitab adurun napih. Dia membaca sendiri. Ataupun dia kata dia ada guru yang tidak mursyid. Guru yang bukan hak sebenar, yang berkelayakan baca kitab haqiqah. Dalam keadaan dia sendiri yang berguru, guru yang tidak mursyid. Dan guru yang tidak mursyid itu sendiri tak kemah ilmu permulaan agama, ilmu tauhid. Kenapa? Syariat pun tak ada. Kalau dikemah ilmu syariat permulaan tauhid. Ilmu tauhid, ilmu syariat permulaan. Maka dia mengaji kitab tauhid permulaan, akan dihuraikan apa makna iman. Iman at-tasdiq bil qalbi. Itu iman. Membenar hati akan qada dan qadar dan qada Allah, tajuk kita. Hak ni membenar hati, hak 6 rukun iman lah, tapi kita pada tajuk kita. Jadi apa makna iman at-tasdiq bil qalbi? Membenar hati akan qadar dan qada. Itu iman, bukan asyhud bil qalbi, bukan. Bukan syuhud ni menjiwai, bukan. Kemudian mana-mana kitab, termasuk kitab Faridatul Faraid, depan dia akan datang apa dia makrifah. Makrifah permulaan agama. Makrifah permulaan agama, pegangan yang putus, ni kepercayaan yang putus, iman yang muafakat dengan sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah, serta berdalil. Itu makrifah permulaan agama. Hak makrifah khasah nu, dia tidak berdalil dan macam kita berdalil. Dia tidak berdalilkan ada Allah dengan ada makhluk, tidak. Sebab makhluk di basirah mereka tidak ada. Mereka berdalil ada Allah dengan Allah. Araftu rabbi bi rabbi. Laula rabbi ma araftu rabbi. Ini maqam aulia. Aku makrifah akan Tuhan aku dengan Tuhan aku tu sendiri. Bukan dengan langit bumi.
Langit bumi ni umpama tak ada ni semua ni. Tu hak makrifah aulia. Tu cerita lain tu. Bukan dalam keadaan sesuatu kita hakikat dan kita hikam contoh sarahan Tengku Pelamani, kita berdalilkan di langit bumi ni macam himar sahaja. Mana rendah. Gitu. Tapi bukan menafikan syariat ni. Ni jangan duk buat-buat ni. Jangan duk buat-buat. Ni jangan duk mengaji kita hakikat selagi tidak mantap ilmu syariat kita. Jangan. Tapi sedap dengarlah cerita dalami rohani sedap dengar. Syariat dah ke mana hala pun. Dia pun perasan, hak mengajar pun perasan, hak tukang dengar pun perasan. Hak mengajar pun duk sebut semua minallah, lillah, billah. Dengan Allah, kerana Allah, daripada Allah. Itu makam baqa. Makam sahabat lebih tinggi daripada makam fana lagi. Ni duk main jiwai. Padahal dia tak ada pun. Duk sebut semua maqam la haula wala quwata illa billah. Maqam la haula wala quwata illa billah tu maqam fana. Kita maqam syariatnya maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah. Kami yang buat ibadat, kami. Ini maqam kita. Maqam la haula wala quwata illa billah itu maqam fana, maqam aulia. Jangan duk laku hak maqam tu. Kita hanya disunatkan perbanyak kata la haula wala quwata illa billah. Yang mana akan jadi kenderaan kita ketika meniti tiang sirat. Tapi bukan kita nak lakung hak maqam tu. Ni kena cermat ni. Kena cermat molek. Mana kalau gini je lah. Orang mengajar tu kita tak tahu dia setara mana. Kalau rajak kita, mari ngaji tak hikam. Allah, saya nak ngaji tak syariat dululah. Dia baca tak hikam pun dihurah syariat. Kalau baca kita hikam dihurah syariat, ambil kita syariat lalulah senang. Apa nak ambil kita hakikah nak hurah syariatnya. Ambil kita syariat lalu. Dia baca kita hikam untuk membangkitkan semangat kita wa amal. Baik baca buku fadail untuk bangkit semangat wa amal. Yang dibaca kita hakikat tu buat apa? Baik gitu je. Hak yang kita nak ngaji ni. Ni. Jadi punca dicampur aduk antara makrifah permulaan agama untuk sah iman ni dengan iman yang kamil. Imam para aulia, para sahabat tu kerana dia baca kitab haqiqah dalam keadaan dia bukan ahli, serta paling berat laginya dia tidak memahami ilmu syariat. Dia tidak memahami ilmu syariat, hak permulaan agama ilmu tauhid. Ni hak permulaan agama. Iman apa dia? Benar hati. Percaya sepenuhnya di hati, itu iman. Lepas tu mari ke tak mari di hati, itu bergantung kepada basirah, mata hati masing-masing. Basirah mata hati masing-masing ni bergantung kepada amalan kita wajib sunat. Kalau berlaku kesalahan bertaubat segera. Ini hak wajib pun tak sempurna, hak sunat pun malah, hak dosa pun buat semacam lagi, hak dosa lama pun tak bertaubat lagi, dosa pun dah habis dia kenal. Kadang-kadang riak wujud takabur tu berkarat lagi di hati dianya. Tapi cerita bak makam dah, tuangnya sombong tak habis-habis. Sombong jak daripada hijau zaman itu dah dipakat. Siapa ke tak ada pakat buat sombong lagi. Orang tengok jebeh dah. Masih dipakat tu tak ada arah lah. Orang ketunduk dia buat dipakat. Lepas di pecing tak ada pakat ni nak sombong juga. Jebeh dia orang dah. Tapi sifat takabur macam mana? Kekal sebati di hati dia. Cerita bab makam. Kan? Itu contoh. Jadi bab mari menjiwai merasa itu maqam ihsan. Kita cerita di sini beriman dengan makna mengaku putu di hati dengan qadarnya, dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baiknya dan jahatnya. Artinya bahawasanya sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, sama ada di bumi ataupun di langit, sama ada di dunia ataupun di akhirat, sama ada yang elok seperti taat atau keji seperti maksiat, sekalian itu hasil ia berlaku ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tuhan perbuat ni atas muwafaqah, atas bertepatan kehendaknya, kehendak Allah, ketetapan Allah,
keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Simple saja. Sekalian perbuatan Allah. Hasil perbuatan Allah. Ini keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Ini keesaan pada perbuatan. Kita nak kemah ni, nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid inilah kefarduan yang paling besar sekali. Sebagian dinyatakan dalam hadis riwayat Abi Sa'id bahawa innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi was-salah. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikati. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan, tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan salat. Jikalau ada sesuatu yang lebih afdal dari tauhid dan salat, nescaya Allah Ta'ala akan memfardukan sesuatu tadi atas malaikat. Tidak. Allah memfardukan malaikat mentauhidkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Dan malaikat menaik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Wal malaikatu. Malaikat pun mentauhidkan Allah. Satu lagi solat. Sebab apa? Malaikat tujuh langit ni berdiri, rokok, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada paling besarnya tauhid dan solat. Ni kita orang tua-tua ni. Belajar agama, sifat 20, belajar bab semayang. Sifat 20, belajar bab semayang. Orang tua-tua kita. Orang sekarang ni, belajar agama. Dengar bunyi cerita. Rupa uniform agama. Belajar apa? Tauhid ada tak sifat 20? Tak lagi. Lepas tu pekoh bab semayang. Allah, bab semayang sokmo. Yelah, belajar tak lagi bab semayang. Belajar dah masa budak-budak. Dia pakai buat gitu je. Tapi bunyi dengar duduk belajar agama, duduk uniform agama, tauhid sifat 20 pun tak cara. Semayang tiang agama pun tak belajar, dia pakai ilmu masa dia budak-budak. Ini orang sekarang. Orang tua kita tak belajar agama sifat 20 bab semayang, sifat 20 bab semayang. Daripada kita ingat-ingat dia belajar bab semayang dah. Siapa ketua, kita mengajar pun dia tunggu bab semayang lagi. Yang kita kenal dia dulunya, dia belajar bab semayang. Kita ni baru tengah ngaji barunya. Baru tengah belajar pondok. Dia belajar bab semayang dah. Mengajar sekarang, di tupang belajar. Saya ngajar bab semayang je ni. Bab semayang lah dia nak. Tak habis-habis. Maknanya berapa tahun, berapa belah puluh tahun dia belajar bab semayang. Dia amati orang panggil. Bukan belajar puluh-puluh tahun pun, bukan belajar macam pondok. Belajar seminggu sekali je sebenarnya. Kalau belajar sebab semayang lagi pun tak ada apa-apa pun. Kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sekalian perkara, hasil ia iskan perkara dengan perbuatan Allah. Ni nak mati sini ni. Sekalian hasil ia, berlaku ia dengan perbuatan Allah. Dia akan sebut perbuatan Allah dulu. Barulah muafakat kehendak Allah pada azal. Dia kehendak Allah pada azal sampai masa Allah pun perbuat. Hak mulanya kehendak Allah pada azal. Tuhan perbuat sekarang. Kenapa cerita perbuatan Allah dulu? Sebab hak zahir depan mata kita, hak dia panggil hak ibras. Hak Tuhan menzahirkan adalah daripada ta'alluq sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah buat, hak tu hak zahir depan kita. Maka cerita hak Tuhan buat dululah. Tapi apa hak Tuhan buat? Muafakat dengan ketentuan Allah pada azal. Baru cerita pada azal. Sebab tu kalau kita balik pada susunan sifat 20, dibicara wahdaniyah terlebih dahulu. Sifat yang ke-6. Cerita keesaan. Cerita keesaan dulu. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Tidakkan mutasi pada perbuatan dan tidakkan munfasi pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan dulu. Kesemuanya perbuatan Allah. Ni mentauhidkan Allah ni. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan.
Mengsyirikkan Allah pada perbuatan ni, ada sampai peringkat jatuh kufur, ada sampai peringkat dosa besar, sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa hak syariat zahir lagi. Nak pasti dulu keesaan pada perbuatan dengan bahawa kesemuanya perbuatan Allah. Kalau adalah perbuatan lain tu bukan perbuatan Allah. Pilihan hak perbuatan kita mutlak, kita memilih mutlak. Perbuatan usaha perbuatan kita mutlak. Hak ni perbuatan Allah. Kita usaha perbuatan makhluk secara mutlak. Keesaan pada perbuatan itu dipanggil kam munfasil pada perbuatan. Mana apa? Hak Tuhan buat suku, hak makhluk buat suku. Mana hak makhluk buat? Memilih sendiri secara mutlak. Melakukan sendiri secara mutlak. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Jadi hak perbuatan Allah suku, perbuatan manusia suku. Tidak keesaan pada perbuatan. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Hak kitanya keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan Allah. Termasuk pilihan yang kita pilih pun perbuatan Allah. Saat kita memilih itu Allah yang perbuat. Allah perbuat, kita memilih itu selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Saat kita menggerakkan tubuh untuk berusaha, itulah perbuatan Allah. Hak Tuhan perbuat tu selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Itu je. Ini rukun iman yang keenam. Jadi sifat yang keenam, keesaan pada perbuatan. Kaedah sifat 20. Disusuli dengan Tuhan buat belaka ni Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tuhan buat segala-gala, Tuhan bersifat dengan kudrah. Tuhan buat ni Tuhan buat dengan gomo gitu je. Ada tak Tuhan menentukan? Tuhan buat selaras muafakah dengan apa yang Tuhan tentukan. Kita ada juga tak yang kita buat, tak ada perancangan apa-apa, buat dengan malah gitu je. Tak ada perancangan, tak ada susunan, tak ada buat kerja gitu. Kita pun buat kerja ada susunan dulu, ada perancangan dulu, tapi dah main bolok, main letih, main sekabuk, gomo ikut dang je lah kalau kita dah. Jadi Tuhan perbuat selaras dengan ketentuan Tuhan pada azal. Tuhan mana? Sifat yang ke-8. Tuhan yang bersifat dengan sifat iradah. Sifat yang ke-8. Tuhan menentu, menetap, memutus ni. Tuhan menentu, memutus dengan jahil-jahil. Tuhan menetap, memutus pada azal selaras dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala pada azal. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kalau kita ngaji kan ada sifat 20, kita kemah hak rukun iman yang ke-6. Tak lagi dah. Apabila Tuhan yang menentukan segala-gala pada azal selaras dengan ilmu ni mengetahui segala-gala pada azal. Jadi bila ilmu mengetahui segala-gala pada azal, iradah menentukan segala-gala pada azal. Bila ketentuan Allah selaras dengan ilmu, Tuhan menentu pula segala-gala, tidak ada yang tergantung. Dan bila Tuhan menentu selaras dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Ini cerita-cerita ketentuan azali di iradah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah yang mengetahui. Kemudian kita akan ceritalah pula ketentuan yang dicatat oleh malaikat di Lauh Mahfuz. Ini hak kaedah sifat 20. Tetapi kalau kita pergi pada rukun iman yang ke-6, kita akan sebut ketentuan dulu. Barulah kita akan sebut perbuatan Allah. Mana qadar, qadar ketentuan, qada perbuatan. Ataupun qada, qadar ketentuan, qadar perbuatan. Kita akan sebut ketentuan dulu. Tapi dalam kitab kita dihurah perbuatan Allah dulu. Sebab itu hak zahir di kita. Ni hak zahir di kita ni. Hak Tuhan buat segala-gala perkara ni. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa Allah Ta'ala menzahirkan barang yang menentu pada azal. Tu wa kullu syai'in wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala setiap masa menzahirkan barang yang ia menentukan pada azal. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Sebab itulah kalaulah Allah meletak kekuatan di kita, kekuatan tu berkah, mana wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala sepanjang masa melakukan, menzahirkan barang yang menentu pada azal sedia kala. Mana semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan perbuat muafakat kehendaknya, ketetapannya, keputusannya pada azal, pada sedia kala.
Kemudian kita bicara qadar. Ni. Nampak orang sejam setengah juga kita hari ni. Selesai hari ni. Tak usah duduk pusing lah. Selesai. Tapi dah dan sejam setengah. Kan ni? Kita bicara qadar terlebih dahulu. Kita ambil jalanan Imam Maturidi. Qadar, ketentuan Allah. Dia qadar, ketentuan, ketetapan, keputusan, susunan Allah. Ini qadar, ketentuan dengan makna ketetapan, keputusan Allah pada azal. Bukan ketentuan dengan makna mengetahui. Tapi apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan tetapkan selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan tentukan selaras dengan tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketentuan bukan tahu. Ketentuan adalah iradah. Ketentuan adalah iradah. Fa'alun lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan perkara yang ia kehendak, iradah. Tapi apa yang Allah kehendak, pasti Allah mengetahui. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila menghendaki oleh Allah. Arada, iradah, Tuhan kehendak. Tapi apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan tetapkan selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Jadi apabila Allah telah menetapkan, telah memutuskan, saya kelas terdahululah, ketentuan saya tak akan berhenti di ketentuan, saya akan tekan ketetapan keputusan, ketetapan keputusan. Sebab ada orang bawa ketentuan bukan Tuhan letak. Bukan Tuhan mutuh, Tuhan hanya tahu. Bukan mana Tuhan letak. Kalau Tuhan letak dah segala-gala, apa perlu lagi Tuhan utuskan Rasul? Ni, hak saya biasa sebut ni. Hak saya sebut hak live dalam radio IKIM tu. Kalau Tuhan letak dah, Tuhan mutuh dah, apa perlu Tuhan utuskan Rasul? Soalan dari IKIM tu, soalan dia, saya ada catat sini, soalan dia, ajal, maut, rezeki, jodoh telah ditentukan oleh Allah. Soalannya, untuk apa kita usaha? Allah tentu dah. Usaha apa lagi? Jawapan dianya, ketentuan Allah dengan makna Allah mengetahui. Bukan Allah letak, bukan Allah mutuh, bukan Allah memaksa. Kalau Allah letak mutuh dah, yang mana ketentuan Allah tidak boleh diganggu gugat, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Ni. Akal tu makan tu. Tambah yang bercakap pula orang hebat. Kalau Tuhan letak dah ketentuan mana apa? Tuhan tahu. Bukan Tuhan bukan ketentuan yang mana Tuhan letak, Tuhan mutuh. Sebab tu saya sebut ketentuan, saya akan gila, ketentuan, ketetapan, keputusan. Ketentuan, ketetapan, keputusan. Sebab ada orang faham, ketentuan bukan ketetapan. Ketentuan hanya tahu. Sebab kalau Allah menentu dah, Allah dengan makna Allah letak, Allah mutu, jadi kita dipaksa lah. Memanglah. Kalau Allah letak, Allah mutu, lepas tu, bukan kita ni dipaksa. Bukan kita ni terikat. Dah kalau Allah letak, Allah mutuh, kita tak terikat, kita bebas lagi, power kita. Allah letak, Allah mutuh. Tapi kita boleh buat hak Tuhan letak, kita boleh langgar hak Tuhan letak. Kitalah Tuhan. Jadi bila Tuhan letak, Tuhan mutuh kita, kita dipaksa. Kita dipaksa. Kita terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakiki dia. Kita terikat. Apa makna terikat? Apa yang kita pilih setiap saat sekarang, itulah qada dan qada Allah. Apa yang kita buat setiap saat, itulah qada dan qada Allah. Macam mana kita tidak terikat dengan qadar, dengan ketentuan Allah? Sebab apa yang berlaku sekarang ni pun Allah yang buat. Allah buat sekarang selaras dengan ketentuan Allah pada azal.
Jadi tengah berlaku sekarang ni. Kita terikat ke tak? Bukan masalah kita terikat saja. Masalah yang berlaku sekarang ni Allah yang buat. Hakikinya, hakiki kita tidak ada apa-apa. Bukan setakat terikat di pasir, kita tidak ada apa-apa peranan. Bukan kita, sekalian makhluk Allah. Tidak ada apa-apa peranan. Lepas tu dia sudah mikir korek. Dah lama kening itulah qadar dan qada Allah. Ni hak berlaku ni qadar dan qada Allah. Sesat je, mudah je. Lepas tu macam mana kita? Macam mana apa? Macam mana apa? Sekarang kita macam mana sekarang? Macam sekarang. Itulah qadar dan qada Allah. Apa laginya? Nanti kalau kita dah usah balik dah. Apa? Dah Tuhan belaka. Bukan nanti, sekarang. Kita buat apa sekarang? Kita duduk congok, kita bernapah, kita melihat, kita mendengar, kita menulis. Itu apa tu? Banyak nak cerita sekarang ni. Tu hak zahir, hak dalam ni pula dalam ni. Jantung berfungsi, organ-organ berfungsi, darahnya mengalir, nadinya bergerak, matanya berkelip. Semua tu qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Simple saja. Dah. Ni pegangan kita. Diingatan kita daripada tunggu rumah tadi, bukan daripada tunggu rumah, daripada bangun tidur sampai tidur kat rang tu kita je. Kena? Kita je manjang diingatan hati. Tu kita panggil orang lalai. Orang hati jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang awam. Itu je lah. Tak ada salah pun. Tapi tak ada salah pun, lala punya pasal mudah digoda oleh syaitan. Timbullah ngupak. Tu mari lala tu. Mana top dosa betul lala tu. Tapi lala tu lah peluang besar syaitan menipu daya kita. Dan kita macam mana? Kita dah ingat kepada qada dan qada Allah tak salah. Kita ingat hukum hakam Allah. Atau mustahak kita ni. Nak cakap gapo boleh ke tak ni? Nak tengok gapo boleh ke tak ni? Kita ingat kepada hukum hakam kerana kita ingat akhirat. Bukan ingat Allah tu sebenarnya. Ingat nak syurga, ingat tamu neraka je. Tak apa dah tu panggil. Hak tu hak kewajipan kita. Diingatan hati. Tapi di pegangan kita, lepas tu. Saat sekarang ni. Dia mikir dah lepas tu, dah ayat gapa-gapa. Lepas tu apa? Saat sekarang. Yang berlaku di kita zahir ke, dalam batin organ-organ kita ke, semua yang berlaku adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu kita jadi macam tunggu kayu. Kalau Tuhan buat kita tunggu kayu. Tuhan tak buat kita tunggu kayu. Tuhan buat kita manusia, maka berlakulah perbuatan Tuhan macam kita sekarang. Ada? Tapi kalau Tuhan buat kita tunggu kayu, batu hok stokor diam lah. Tapi Tuhan buat kita manusia, maka berlakulah di kita perbuatan Allah sebagaimana hak berlaku sekarang. Itu ya. Sebab kalaulah kita faham oleh ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, kalau kita masih lagi memahami kita bebas sebebas-bebasnya, tidak dipaksa, tidak terikat, kita tak faham makna ketentuan Allah. Kita tak faham. Tuhan netu, Tuhan netak. Kalau Tuhan netu, Tuhan netak, boleh pilih yang lain. Macam kita dengan anak-anak. Kita dengan anak-anak. Kita netu, kita netak, kita mutu. Buih mulut-mulut kita duk ulang royak. Keputusan ayah gini. Buih mulut-mulut ulang. Depan kita diikut kita buat. Belakang kita dia buat hak pesen lain. Hak power lagi depan-depan kita ditunjuk. Dia buat hak bukan hak kita netu, kita netak. Mana kita? Orang apa? Tak ada power dah kitanya. Mak ayah seumpama tu pun rebeh dah. Kalau Tuhan seumpama tu, Tuhan letak, Tuhan mutu, kita bebas kok lain. Mustahil sama sekali. Sebab apa? Bukan kerana kita terikat. Yang berlaku di kita ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat muafakat dengan ketentuan Allah pada azal. Itu je. Zahir macam sekarang lah. Mukhtaran zahira, majburan batina. Zahirnya kita bebas. Bebas. Kita nak pilih, nak buat, pilih, buat. Kita bebas. Kita rasa macam mana?
Rasa macam mana? Kepala kita berasa macam dipusing-pusing oleh orang. Tangan kita digerak-gerak oleh orang. Kaki kita melangkah tanpa kita nak melangkah. Kita memilih dan melakukan sebebas-bebasnya. Itu pada zahir. Tapi hakikinya apa yang kita pilih, apa yang kita buat, hak zahirnya bebas, itulah qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata je. Kalau orang tanya kita lah, dah kalau gitu kok, ketentuan Allah, apa ni? Biasa orang tanya, dia tanya, mana? Saya ada catat, hak biasa orang duduk tanya. Tak jumpa cari dah. Ketentuan Allah ataupun pilihan kita. Hakikinya ketentuan Allah. Pilihan kita pada zahir. Dia cerita. Pilihan kita pada zahir. Dah Allah letak kita, pilihan kita bebas ke tak? Pilihan kita bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang je cerita, mudah je. Kebayang? Ketentuan Allah atau pilihan kita. Ni. Ketentuan Allah, hakiki dia, pilihan kita pada zahir. Adakah kita bebas memilih ataupun telah ditentukan oleh Allah? Kita bebas memilih pada zahir, tapi apa yang kita memilih dan lakukan, itulah perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Betul, tak ada benda kitanya. Jadi ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Golongan yang terpesong qadariyah. Dia menafikan ketentuan dan tahu Allah. Ini qadariyah yang timbul di awal Islam. Dipanggil qadariyah mutaqaddimun ataupun al-qadariyatul ula. Adapun kita duk bicara qadariyah lawan jabariyah, itu qadariyah jabariyah hak timbul bab istiusaha atau hak lain. Hak qadariyah yang timbul di awal Islam, dia menafikan ketentuan dan menafikan tahu Allah. Ini kafir. Allah tidak menentukan dan Allah tak tahu pun apa yang akan berlaku. Bila Allah Ta'ala tahu, sampai masa berlaku, baru Allah Ta'ala tahu. Satu golongan yang terpesongnya, Allah tidak menentukan, tapi Allah mengetahui apa yang akan berlaku, baik dan jahat. Ini akidah Mu'tazilah. Ada satu golongan yang terpesong, hak baik Allah menentukan dan Allah melakukan. Hak jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya tahu, tapi sampai masa jahat itu berlaku adalah perbuatan Allah. Ini pun akidah Mu'tazilah. Ada satu golongan, ini saya tak pernah jumpa dalam kitab, tapi saya pernah jumpa dalam pengajaran. Banyak orang bawa seumpama tu. Allah hanya menentukan kelahiran, Allah hanya menentukan kematian. Kita lahir bila, bangsa apa, lelaki ke perempuan, comel ke uduh, dicerita panjang lah. Ketentuan Allah, keputusan Allah. Bila kita mati, matinya macam mana, matinya di mana, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, Allah tidak menentukan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui sahaja. Ini pun akidah yang terpesong. Jadi, ketentuan Allah bukan sekalian. Ketentuan Allah pada kelahiran dan kematian. Wabil qadari kullihi, Nabi kata, sekalian. Dia tahu. Kelahiran, ketentuan Allah. Kematian, ketentuan Allah. Selain daripada itu, Allah tidak menentukan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi kalau kita hidup 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, sepanjang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tu, langsung tidak ada ketentuan Allah. Hanya Allah mengetahui sahaja. Apa yang kita pilih, akan kita lakukan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan. Ini pun sama ni akidah yang terpesong. Ini hak timbul sekarang ajaran-ajaran yang seumpama ni kita kena faham molek. Kemudian ketentuan Allah pada azal muafakat dengan ilmu. Allah telah menentukan segala-gala perkara. Maknanya tidak ada yang tergantung. Kalau ada yang tergantung, yang belum Allah menentukan, Allah hanya menentukan sebahagian yang putus, yang mubram, sebahagian lagi yang mu'allak, yang tergantung. Tidak timbul kata Allah telah menentukan segala-gala pada azal. Mana kata Allah telah menentukan segala-gala pada azal?
Bukan segala-gala separuh Allah menentukan, mubram putus, separuh lagi Allah mu'allaq tergantung. Mustahil sama sekali. Tambahan pula ketentuan Allah selaras dengan ilmu Allah. Bila ketentuan Allah tergantung, duduk mana ilmu Allah Subhanahu wa taala? Jadi macam kita dah. Kita kan ada benda yang kita sudah buat keputusan muktamad. Ada benda yang kita kata nanti dulu. Kita berjalan dulu separuh jalan. Tengok macam mana kita akan mesyuarat semula. Kita buat keputusan balik. Sebab apa kita jadi tak berani nak keputusan lagi sekarang ni? Sebab ilmu kita terhad. Jadi kalau Allah ada tentuan yang tergantung, mana duduk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ni pula, hak kita duk putus dah tu, hak putusan muktamad sebulat suara dah dalam mesyuaratnya. Pun kadang-kadang terpaksa kita kena ubah kemudian. Kenapa kita kena ubah kemudian? Sebab keputusan kita tak betul tu, salah gitu. Tapi keputusan muktamad dah tu. Dah jahil belaka. Masalah kita semua ni ilmu. Jadi kalau ketentuan Allah berubah juga, mana duduk ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kita pegang kejap dah kan. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Iradah tak ada tanzizi hadis. Tak ada ketentuan baharu, tidak ada. Allah tanjizi qadim saja bagi iradah. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal setelah dengan ilmu Allah yang tanjizi qadim juga mengetahui segala-galanya pada azal. Hak dalam ayat yamhullahu ma yasha wa yusbih wa indahu umul kitab, Allah memadam ketentuan Allah, Allah menetap ketentuan Allah, wa indahu umul kitab, di sisi Allah ada umul kitab ini Lauh Mahfuz. Hak di Lauh Mahfuz. 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala perintah malaikat catat apa yang akan berlaku di Lauh Mahfuz. Itu bukan ketentuan azali. Sebab malaikat makhluk, Lauh Mahfuz makhluk, qalam alat catat pun makhluk. Di catatan malaikat di Lauh Mahfuz ni lah ada yang mubram, ada yang putus, ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Sampai masa mana yang akan berlaku, malaikat tukang catat, tukang pelihara pun tak tahu. Sampai masa berlaku, baru malaikat tahu, ni akan berlaku. Daripada catatan malaikat yang tergantung. Yang berlaku itulah selaras dengan ilmu Allah yang mubram. Iyalah. Maknanya, tidak ada yang tergantung di iradah ilmu Allah azali. Hanya tergantung di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Tapi mana yang akan berlaku? Selaras dengan ketentuan azali, dengan ilmu Allah yang mengetahui pada azal. Itu ya. Jadi di Lauh Mahfuz ada catatan yang mu'allaq, yang tergantung. Dan hak di Lauh Mahfuz tu juga sama juga akan dicatat di budak umur 4 bulan. Sebab malaikat catat di budak umur 4 bulan sebagaimana hak di Lauh Mahfuz. Kalau Lauh Mahfuz tu mubram putus, malaikat akan catat di budak umur 4 bulan pun putus juga. Kalau di Lauh Mahfuz tu mu'allaq, perkara tersebut tergantung, maka di budak umur 4 bulan pun tergantung juga. Tapi mana hak mubram mu'allaq? Itu pun ghaib. Di Lauh Mahfuz pun ghaib. Lauh Mahfuz memanglah. Lepas tu di budak umur 4 bulan, kita pun masuk MRI. Nampaklah hak malaikat catatnya apa. Ghaib juga. Pasal nak fikirlah. Hak mana hak mu'allaq, hak mana hak mubram ni? Kan nak berdoa. Berdoa tu adalah ibadah. Bila mari di hati kita ni rajin berdoa, alamat tu ada bahagian. Sebab apa? Azali telah menentukan, kita rajin berdoa, cukup syarat, azali menentukan, kita ada bahagian. Tapi kalau kita mai duduk nak berdoa, kita tak ambuh bangun pagi-pagi kan mengatuk, bangun pagi esok, banyak hari dah duduk mitok, duduk bangun pagi mengatuk apa? Budak boleh gapa-gapa pun. Malah itulah ketentuan azalinya. Azali menentukan dia doa seumpama tu, hati dia tak harap, dia berdoa nak suatu Tuhan buat lalu esokkan. Lepas tu azali menentukan dia tak ada bahagian. Itu jelah. Tapi hak seumpama gitu jangan sandar ke Tuhan. Dia tak harap ke Tuhan, ya Allah minta ya Allah ni bangun pagi ni mengatur tak je bangun pagi ni. Sebab apa? Esok biar ada lalu. Tak ada juga esok. Tak jadi apa? Biar boleh 3 pagi kot. Bangun pagi kedua, bangun pagi ketiga, tengok esok, tak ada apa juga. Malah duk minta. Jadi apa? Dia berdoa pun tak putus, tak sepenuhnya harap kepada Allah. Itulah azali yang menentukan. Lepas tu dia berdoa tu, dia tengok syarat dia cukup ke tak? Makan halal, pakai halal cukup ke tak? Tak cukup. Itu azali yang menentukan. Lepas tu azali menentukan juga, dia tak ada bahagian. Gitu je.
Tapi kalau kita berdoa dengan rajin, sebab doa tu adalah ibadah kita sebagai hamba, itu azali menentukan bahagian kita. Seumpama tu, sampai masa Tuhan perkenankan, itu azali yang menentukan. Kita jangan duk fikir korek, mana ni nak berdoa ni kan, hok mubaram dah. Kan? Jadi hok yang muallaq, yang tergantung hanyalah catatan di Lauh Mahfuz. Kemudian ketentuan Allah ni baik dan jahat. Itu pegangan kita, percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat kita kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali. Walaupun perbuatan tu tidak berdosa sekalipun, buruk, malas kita tak berdosa sebab kita tak ada tanggungjawab. Contohlah orang tidak ada tanggungjawab. Dia tak ada tanggungjawab. Dia tidak berkeluarga. Dia hanya numpang makan dengan mak ayah dia je. Duduk dalam bilik je, lapar dia keluar. Kenyang dia masuk dalam bilik. Lapar dia keluar. Kenyang dia masuk dalam bilik. Petang-petang dia keluar main. Tak ada duit, minta duit dengan mak. Misalnya. Molek je tu? Tak molek. Jangan sandar ke Tuhan. Berdosa ke tak? Berdosa apa? Dah tu dia minta duit dengan mak. Dia minta bukan dipaksa. Mak beri, lepas tu dia tak pergi kerja kan, cuma mak tak beri. Tak buat dia pergi kerja. Dah mak sayang, mak beri. Ke mak tak halal? Beri walaupun mak beleber pun halal. Ke mak beri tu dah halal? Dah halal tu dia paksa. Nak faham ke nak apa? Ni dak ni, mak duit mak. Duit sama mu. Ulu juga. Tak ada salah apa pun. Ada salah. Tak berdosa lah maknanya. Tapi itu comel ke? Tak comel gitu. Jangan duk sandar ke Tuhan. Jangan duk tanya, awang ni. Pakai besar kita minta duit dengan mak lagi. Nak kan ni makcik. Tak kedai Tuhan. Haram dosa besar dicakap gitu. Ni orang lain ni bulu mata. Mak tak apa-apa pun. Makcik dia bulu mata. Mak ada dalam dia. Minta duit dia, mak duit banyak Peceng mak ada, peceng arwah suami ada. Pelik apa? Kalau buah anak seorang minta duit. Duit banyak kan? Orang lain pula duduk bulu mata. Warna ni malah sangat ni. Duduk senyap macam apa benda ni. Kerana makcik tak kedai Tuhan. Jangan duduk sandar ke Tuhan. Benda yang buruk, walaupun nisbah hukum tak berdosa, tapi haram, dosa besar, tersandar benda buruk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan rukun iman yang keenam. Baik buruk ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah saya sebut tadinya, Allah hanya menentukan perkara yang baik dan Allah yang melakukan perkara yang baik, qadar dan qada perkara baik, tapi perkara jahat Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui jua. Allah tidak menentukan. Sampai masa seseorang itu sendiri yang memilih untuk melakukan kejahatan. Tapi Allah mengetahui. Sampai saat seseorang itu memilih dan melakukan kejahatan, berhasil perbuatan jahat itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah dia menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Ini akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Ini akidah yang terpesong pada muktamad dosa besar, tetapi walaupun dosa besar tak kafir, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada sebut terdahulunya bab ketentuan Allah, redha Allah tidak berlazimanglah sebab Allah menentukan segala-gala baik dan buruk. Jadi ketentuan Allah yang baik serta redha, ketentuan Allah yang buruk Allah menentukan tapi Allah tidak redha. Apa yang berlaku kesemuanya ketentuan Allah, tapi redha Allah tidak berlazimang. Allah tentukan kita berjaya, kita dapat kemenangan, ketinggian, kekayaan, kesihatan, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah redha. Allah redanya radhiyallahu anhum. Telah redha oleh Allah daripada mereka. Siapa mereka? Mereka yang beriman, innallazina amanu wa amilus solihat. Hak ni hak radhiyallahu anhum, terredha oleh Allah daripada mereka yang beriman dan buat amal soleh. Sama ada beriman buat amal soleh tu Tuhan takdirkan atas dunia ni kejayaan ke, tak kejayaan ke, hak tu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Allah redha kepada orang yang beriman dan beramal soleh, dan Allah bersama dengan orang yang bertakwa, Allah bersama dengan orang yang muhsinin. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah Ta'ala bersama dengan orang muttaqin, dan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih pada orang bertakwa. Dan terkadang orang yang bertakwa, Tuhan tidak qadakkan kejayaan atas dunia. Ya, kalau bertanding apa-apa, kalau semua tak ada kekayaan pun dia. Kadang-kadang sakit, macam-macam sakit. Allah tak redha. Allah tidak bersama. Allah tidak kasih. Tak. Allah redha kalau dia beriman dan beramal soleh. Allah bersama kalau dia bertakwa. Allah kasih kalau dia bertakwa. Dah kenapa Allah bersama, Allah kasih, Allah redha? Kenapa Allah qadakkan dia sakit dia macam-macam? Ini ujian daripada Allah. Allah nak mengkifaratkan dosa dia. Siapa di akhirat, balasannya syurga. Tapi seseorang tu Allah qadakkan dia bagai-bagai kejayaan. Kekayaan pun dia, sehat pun dia, tapi dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Dia tidak bertakwa, Tuhan tidak redha. Dan Tuhan beri banyak-banyak tu, dia panggil istidraj. Ambil mu nak sangat. Mu nak menang sangat, ambil mu nak menang. Dan mu kata mu nak laksana agama kan boleh menang, ambil mu menang. Laksana ke tak? Ada. Tuhan beri tu istidraj. Bukan Tuhan beri sungguh. Tapi qada Allah belaka tu. Tapi qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian termasuk perkara jahat ketentuan Allah, dari segi tasawufnya kita wajib redha. Hati kita kena terima. Tapi itu bukan bab pegangan. Itu dalam ilmu tasawuf, ketaatan batin, redha hati kita akan sekalian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan hak jahat kita nak redha macam mana? Orang melakukan maksiat, kita nak redha ke mana? Contoh, anak kita buat maksiat, kita nak redha ke mana? Kita kena pandang dari segi dua sudut. Yang pertama, anak kita buat jahat tu ketentuan Allah. Yang kedua, anak kita buat jahat tu ikhtiar usaha dia. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah ni, ada ikhtiar usaha, tapi ikhtiar usaha pun duduk di bawah ketentuan Allah. Jadi dari sudut anak kita buat jahat tu qada Allah, tubik mulut kita, Masya Allah budak ni. Apa makna Masya Allah? Ni Masya Allah tulis kat Rumi. Tak faham lah. Tu bi ketulis kat Arab, ma syaa Allah. Apa dia? Barang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tulis kat Arab bolehlah faham. Ma satu, syaa satu, Allah satu. Ni tulis kat Rumi jadi seperkataan je. Masya Allah, satu perkataan. Apa makna dia? Barang yang Tuhan kehendak. Jadi sudut anak kita buat maksiat tu qada Allah, kita terima. Kita tak bersoal, apa Allah buat qada anak saya seorang ni gini, anak lain-lain berjuru belaka. Tu tak redha tu. Terimalah. Itu qada Allah. Kena terima. Dari sudut qada Allah. Dari sudut perkara maksiat ni, pilihan anak kita sendiri. Perbuatan anak itu wajib kita kena marah, haram kita redha. Dengar tu. Kena tu molek tu. Dari sudut yang berbeza. Sebab itulah bila anak kita buat kesalahan, kita marah. Kenapa marah? Kerana dia yang memilih. Kerana dia melakukan. Kita mahu dari sudut tu. Tapi hati kita tenang. Tidur malam kita lena. Sebab apa? Apa yang berlaku tu qada Allah. Esok nasihat pula. Belebek pula. Marah pula. Hukum pula esoknya. Tapi hati relax je, tenang je. Jangan pula tidur malam bertangan dahi. Kalulah. Kalu. Kalulah tak wisai dengan sepupu sebelah halik nu. Ada dua belah sepupu ni. Sebelah ni sepupu juga, sebelah ni sepupu juga. Tapi kalau sebelah halik ni sepupu hok molek-molek. Kalau sebelah halik ni sepupu hok nano-nano. Kalau dak wisai dengan sepupu halik ni, pok dara halik ni pok dara halik ni. Pok dara halik ni baik-baik belaka. Kalu apa lagi? Tapi kecuali yang kita lah, kita dak tengok molek. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlepas pandang. Tapi apa yang berlaku tu? Qada Allah, kita kena terima. Kita kena redha. Tapi dari sudut kesalahan tu pilihan dan perbuatan dia, wajib kita kena marah. Wajib kita kena ambil tindakan. Ini kena tu molek.
Dari segi pegangan, segala perkara termasuk jahat saat ini itu ketentuan Allah tu pegangan. Dari segi syariat zahirnya, kita kena suruh benda makruf, kita kena cegah benda mungkar. Kita kena ambil tindakan atas benda mungkar. Itu syariat fiqh, syariat zahir. Syariat batin tasawufnya, kita redha, kita sabar. Itu syariat batin. Ini kena itulah 3 tu. Anak kita buat maksiat. Dari segi pegangan kitanya, baik buruk qadar qada Allah. Dari segi syariat zahirnya, cegah benda mungkar. Kita pun cegah benda mungkar sebab kita ada kuasa. Cegah dengan tangan sebab kita ada kuasa anak kita. Tapi hatinya redha dan sabar. Itu ketaatan lain-lain tu pegangan, pahala pegangan. Hak kita cegah benda mungkar, itu pahala wajib cegah benda mungkar. Hati redha, hati sabar. Redha perintah wajib, boleh pahala wajib. Sabar perintah wajib, boleh pahala wajib. Berlaku satu perkara, kita tetap ada pahala zahir, ada pahala batin. Hak mulut duduk nasihat, duduk marah tu pahala zahir. Hak hati duduk redha sabar ni pahala hati. Tapi kena susun molek lah. Nak redha dari sudut mana, nak marah dari sudut mana. Hak ketentuan yang jahat. Kemudian kita pergi pada qada, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi. Tabi'ah dia panggil saya menjadi. Kalau berpegang secara semula jadi, pisau memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi, obat menyembuhkan secara semula jadi. Pegangan akidah kafir ijma' ulama. Solat puasa kena qada kembali. Hak semula jadi ni bukan pisau api obat sahaja. Samalah. Dengan panas matahari, dengan sejuk kipas, dengan sejuk aircon, dengan kenyang makan nasi, dengan hilang dahaga minum air. Semua sekali tu. Dengan bergeraknya kereta pula ada minyak. Tu. Kalau berpegang minyak tu secara semula jadi. Yang menggerakkan kereta, yang menghidupkan kereta. Itu pegang yang kafir. Ada satu pegang yang terpesongnya. Allah letak dah tajam dipisah. Sabar masa tajam Allah letak itulah yang memutuskan. Tapi tajam mari daripada Allah tu. Tapi saat putus bukan Allah buat putus. Tajam yang Allah letak di mata pisah yang memutuskan. Atau akidah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tapi muktamad, pandangan muktamad kata tak kafir. Siapa tak kafir? Sebab tajam tu kait dengan Allah. Tajam tu mari daripada Allah yang buat. Dia pergi kait kat tu. Tapi adakah keesaan pada perbuatan? Tidaklah. Perbuatan Allah hanya letak tajam. Lepas daripada tu, habis kerja Allah. Tajam tu lah yang beri berkah. Tidak keesaan pada perbuatan. Ini akidah yang dosa besar. Akidah yang terpesong, yang wajib kita bertaubat. Kita ahli sunnah wal jamaah, pisah Allah jadikan. Tajam dipisah Allah jadikan. Allah letak. Saat putus, Allah yang buat. Keesaan pada perbuatan. Itu je. Itu contoh pisah sama lain juga. Api obat pun sama. Di obat ada khasiat dia. Khasiat tu Allah jadikan. Di pemakanan batu sauda ke minyak zaitun ke, ada khasiat di kajian orang sekarang. Maka hak tu Tuhan yang letak. Tapi siapa saat sembuh, siapa saat sehat, kita makan pemakanan tadi, Allah yang buat. Bukan Allah mengizinkan khasiat yang Allah letak di pemakanan menyembuhkan kita. Itu akidah yang terpesong, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, pandangan muktamad dosa besar. Tapi tidak keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya letak khasiat di obat. Lepas itu siap kerja Allah. Khasiat di obat tu pula yang memainkan peranan. Tidak keesaan pada perbuatan. Dan tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang, secara turut. Allah menggerakkan tangan. Cicing di jari bergerak sendiri. Yang tidak digerakkan oleh Allah. Allah hanya cukup menggerakkan tangan. Cicing yang ada di jari itu bergerak hanya tumpang turut. Tangan digerakkan oleh Allah. Ataupun kafir ijma' ulama'. Allah menggerakkan tangan. Benar Allah mengizinkan tangan yang menggerakkan cicing. Itu akidah khilaf ulama' kafir ataupun dosa besar. Walaupun cicing itu bergerak, bukan Allah gerakkan. Tapi mari daripada tangan yang Allah gerakkan. Tapi tidak keesaan pada perbuatan juga. Tapi ini khilaf pada kafir ataupun dosa besar. Adapun bergerak cicing semata-mata kerana Allah menggerakkan tangan. Cicing bergerak
bukan Allah gerakkan hanya tumpang turut. Dah Allah buat gerak dah tangan kan. Cicing ada di jari tu takkan Allah nak buat gerak lagi. Duduk situ dah biasa sekali jalan lah. Sekali guh lah, sekali arung dipanggil kan. Itu kapi ijma' ulama. Tidak keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Hak percakapan asbab dioyak sok modah. Percakapan asbab tak ada salah-salah. Pisau tajam putus, api kuat hangus, makan obat jadi sembuh penyakit, cocok sejarum jadi boleh jalan lalu. Tu cakap asbab tak ada salah tu. Tapi ingatan di hati kita, gantung obat kadang-kadang. Ada obat lega. Allah tak ingat obat habis dah. Obat darah tinggi hok jenis makan hari-hari. Obat kecil manis hok jenis makan hari-hari. Tak teringat putus obat, putus bekalang. Dah panggil apa? Putus bekalang. Allah hati ni pusing dah. Dah. Hari ni tak makan lagi ni obat darah tinggi ni. Obat kecil manis tak makan lagi ni. Pusing dah. Berpegang obat tu dah. Jadi pusing gitu, orang gantung pada asbab. Gitu orang awam. Ni ada orang ajar, ni orang ajar sungguh ni. Dia kata jangan makan obat hari-hari. Kalau kita makan obat darah tinggi hari-hari, darah stabil semua. Kita makan obat kecil manis hari-hari, kecil manis stabil semua. Akhirnya kita berpegang. Obat tu yang menstabilkan darah, menstabilkan kecil manis. Dia kena makan selang sehari dia ajar. Sampai masa dia sendiri, akhirnya masuk hospital, tak ada buat gapo dah, sudah babik pinggang pula. Dari makan obat tak ikut. Ni orang apa tak ikut hok doktor ni, hok farmasi tu lah kan, di tepi hospital kan dia ada bahagian farmasi. Hok bahagian farmasi tu panggil apa tu? Panggil doktor ke tak bahagian farmasi tu kan dia royak kita kan. Makan hari-hari, banyak ni. Tapi dia kata kalau makan hari-hari menyebabkan kita akan berpegang, obat tu lah yang menstabilkan darah tinggi kita. Apa pula nak pegang gitu dah makan hari-hari. Kalau gitu tak boleh makan nasi hari-hari. Jangan makan nasi hari-hari. Makan nasi kenyang, makan nasi kenyang. Lama-lama kan? Pegang nasi mengenyangkan. Lepas tu kan makan nasi retek, makan roti retek, makan burger retek, makan gitu tukar-tukar, makan gandum retek. Jangan nasi saja. Kita orang tua tak boleh kalau tak jumpa nasi, tak boleh. Kita orang tua ni. Tak jumpa nasi cerong perut dia kata. Makan gapo pun tak boleh. Nasi ke? Lepas tu kalau makan obat hari-hari kan berpegang obat kan yang menstabilkan darah. Samalah makan nasi hari-hari tu. Pegangan tetap dah. Yang mengenyangkan Allah bukan nasi, yang menyembuhkan Allah, yang menstabilkan darah pun Allah, yang menstabilkan kecil manis pun Allah. Tapi kita hok makan hari, apabila putusan obat sekali, kita mari dok sedap. Itu hati kita dok iktimat, dok bergantung atas asbab. Dia ajar jangan makan obat hari, takut berpegang obat yang menstabilkan darah tinggi, kecil manis. Dah makan dah ikut peraturan. Pergi jumpa doktor, doktor kata apa kau berat? Ini tak royak. Dia makan selang sehari. Ini tak royak. Doktor pun pelik. Obat kalau ikut pada dok beri tu, kira okey lah. Kenapa dia mari kalau lama kau berat? Kalau lama kau berat. Dia tak ikut peraturan. Dia pakai peraturan dia sendiri. Tak boleh makan hari, takut berpegang obat. Dah. Jadi kita bercakap, dia panggil percakap asbab zahir. Pegang kita tetap dah segala-gala. Ini sandar pada asbab zahir ni sebuah percakapan ni. Ni dalam kitab pun banyak, dalam Al-Quran pun ada sandar pada asbab zahir. Mimma tumbitul ard. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Tumbuhan ditumbuhkan oleh bumi. Itu pada zahir hakikatnya Allah yang menumbuhkan. Allah yang menumbuhkan. Dalam hadis Nabi pun banyak. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap yang membetulkan, yang menegakkan tulang belakang. Nabi kata. Adakah nasi makanan tu yang membetulkan tulang belakang yang kita boleh buat ibadah? Tak. Tapi Nabi kata, luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Kama yang betul ma'ul bagla. Sebagian menumbuh oleh air akan sayuran. Nabi kata, air menumbuhkan sayuran? Itu panggil apa ni? Percakapan asbab zahir. Tak ada salah apa-apa pun.
Cakap asbab zahir dalam ilmu sains ke, cakap asbab zahir dalam ilmu apa sekalipun, itu hanya cakap isnad majazi sahaja. Macamlah kita pekoh samalah. Air yang menghilangkan najis. Air berubah kerana tanah. Air berubah kerana teh, kerana mila. Padahal tanah tidak boleh bekas. Teh mila tak boleh bekas. Air jadi keruh, Allah yang buat, bukan tanah yang buat. Air jadi coklat, jadi hitam, bukan Milo yang buat, bukan kopi yang buat, Allah yang buat. Tapi sandar kepada asbab. Dan kita pekoh. Sama juga. Sandar kepada asbab. Pakaian yang menutupi aurah dalam solat. Bukan pakaian menutupi aurah. Allah yang menutupi aurah kita, bukan pakaian. Itu panggil apa tu? Sandar kepada asbab. Tak ada salah apa-apa pun. Biasa orang kitanya, bak makan obat. Cakap bak makan obat, telam Panadol Sutir, berasa lega. Mu tak ada Tuhan mu. Jangan kata gitu. Jangan mudah-mudah. Itu hanya percakapan asbab zahir, isnad majazi, sandar pada asbab zahir, cakap hukum adat. Makan banyak, wajib kenyang. Oh, wajib. Mesti kenyang. Wajib warna, bukan makanan mengenyangkan. Wajib kenyang disebut hukum adat. Hukum adah kan? Ada wajib adah, ada harus adah, ada mustahil adah. Makan banyak, pada hukum adahnya wajib kenyang, mesti kenyang. Hukum pegangan kita hukum syarak, kenyang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hukum adahnya makan banyak, mesti kenyang, wajib kenyang. Kemudian kita kena atur molek bab ikhtiar usaha kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita, jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara. Termasuk pilihan dan perbuatan kita pun adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah terpesong. Kalau kita berpegang pilihan kita mutlak, sebab Allah letak dah kekuatan di IQ kita yang boleh menilai, memilih. Kemudian usaha kita mutlak sebab Tuhan letak dah tenaga di kita, kekuatan di kita. Itu akidah qadariyah. Akidah kita ada pilihan dan perbuatan yang terikat di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat Quran, Tuhan campur antara segala-gala Tuhan campur dengan Tuhan sandar perbuatan kepada kita. Contoh dalam Fatihah kita lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb bagi sekalian alam. Allah yang menjadikan, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mempunyai. Alam ni makhluk ni semua datang daripada perbuatan Allah. Ini pegangan kita. Tapi ayat kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Maka kita wajib berpegang. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan, itu pegangan kita. Kalau kita tidak berpegang, kami ada pilihan, Tuhan belaka, kita tidak berpegang dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah, Fatihah rukun semayang. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Tiba-tiba kita tidak berpegang, kami ada pilihan. Maknanya kita baca Quran, kita tidak berpegang dengan akidah Al-Quran, Quran tu akan laknat balik kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, tapi kami tak ada Tuhan belaka. Tak ada kita. Dah iyyaka na'budu nak buat mana? Itu Jabariyah. Fatihah tu akan laknat balik kita. Sembahyang kita tak ada pahala. Itu akidah yang terpesong. Kalau kita berpegang pilihan kita mutlak pula, kita tidak berpegang dengan ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kena tu molek tu. Saya biasa sebut sangatlah. Hak lakon-lakon. Tuhan melaka. Tak ada kita. Dan kita adur napi di wa'ari pak mazhab. Hak bak ikhtiar usaha. Ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah. Jabariyah. Yang keempat mazhab Al-Kashfi. Mazhab Al-Kashfi ni Tuhan lenyap di basirah dia. Tidak ada pilihan. Tidak ada perbuatan. Yang ada hanyalah Allah. Siapa ni? Maqam fana, maqam awliya. Itu maqam yang disebut dalam kitab hikam. Kalau kita nak sampai makam tu, kita buat lakon. Tuhan melaka, Jabariyah. Fatihah akan laknat balik orang yang baca Fatihah tadi, dan solat tidak ada pahala. Sebab itu akidah Jabariyah. Hak dalam kita hikam sebut, segala-gala, ini makam fana. Tak ada Tuhan lenyap di hati dia.
Itu dipanggil mazhabul kashfi. Bukan kita adurun nafi. Bab kita usaha ada ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah, kemudian al-kashfi. Tuan lenyap di basirah. Jangan duk lakon tu. Jangan duk mutuhan-mutuhan, jangan. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Akan dikau kami minta pertolongan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita baca dalam wirid kita tu kan. Laha ma kasabat, balasan kebaikan bagi seseorang, balasan kebaikan bagi seseorang akan kebaikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan dosa atas seseorang yang melakukan yang mengusahakan kejahatan. Kita baca Nabi solat kan. Laha ma kasabat, barang yang diusahakan. Ini akidah kita. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan kita ada usaha. Tapi pilihan dan usaha kita duduk di bawah Rabbil Alamin. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar ya Muhammad, tetapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Jadi pelik tu tau. Tidak lontar ketika engkau lontar. Tuan sandar dah engkau lontar. Tuan sandar ketika engkau lontar. Maka wajib berpegang, ada pilihan dan perbuatan. Tapi walakinallah harama, pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak bab kita usaha, ahli sunnah jemaahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana, kena tu molek. Ini bab perbuatan ikhtiari lah pilihan kita. Ada perbuatan ittirari. Ittirari ni yang terjadi tanpa pilihan kita. Itu tak ada hukum tu. Tuhan tidak meletakkan hukum kepada kita. Contoh ittirari. Dia semayang. Jadi dia punya pergerakan dia tu. Dia OKU lah kita panggil. Tahu? OKU. OKU. Kurang upaya. Mana dia baca tu kepala dia gerak, bahu dia gerak. Itu ittirari dia panggil. Maka tak disandarkan hukum, maka solat dia tak batal-batal pun. Tapi kalau kita hak pilihan ni gerak kepala hak sengeleng buat, batal semayang. Tiga pergerakan berturut-turut. Dah dia berapa kali gerak kepala. Dia mula takbir sampai ke salam tu. Itu ittirari dia panggil. Hak tidak ada pilihan. Maka tidak diletakkan kesalahan kepada seseorang. Hak ittirari memang 100% daripada Allah, tidak disandarkan kepada hamba. Perbuatan ikhtiari disandarkan kepada hamba, pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya 100% daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab segala-galanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana walaupun ittirari itu 100% daripada Allah, hanya kerana tak sandar kita. Tapi ikhtiari pilihan kita ni pun hakikinya 100% daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap terikat di bawah tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sejam setengah. Kan? Dia sepatut ajar gini je. Cukup setara ni je ajarnya. Yang jadi lama tu sebab ulang je sebenarnya. Bukan. Dia atas pengalaman lah. Atas pengalaman. Kadang-kadang, yelah. Saya biasa kot tengok orang mengajar. Dia mengajar hospital lalu je. Macam sana je, straight sekali lalu je. Tapi kalau orang yang tidak ada asas, dia tak boleh nak ambil. Sebab ada orang dia kata, dia cerita hospital lalu, tapi kita orang ada asas dah, dia kata. Memang senang je sebab kita ada asas dah. Tapi kalau orang tak ada asas, hospital lalu tu dia pakai duk gitu je. Jadi saya ni cerita bab pengalaman lah. Saya di Terengganu ni, kalau kibab qadar dan qada ni belah tahun dah. Jumpa macam-macam. Jadi dalam bab pegangan tak lulus sini tak ada kita. Hak jumpa orang tak ngaji langsung, satu nyakit cara jahil, nak betul balik payah.
Jumpa hak belajar tapi salah guru, satu perkara pula nak betul balik. Lagi payah. Orang salah guru, salah belajar, dengan orang jahil tak belajar langsung, mudah. Kita nak jelaskan kepada orang jahil tak belajar langsung. Tapi jahil tak belajar langsung pun dah mari tua tu payah juga dia nak terima. Payah. Kadang-kadang saya baca Faridatul Faraid ni pada satu tempat 3 tahun. Berapa kali ulang bab qada dan qada dalam kitab Faridatul Faraid. Istiqamahnya dia ada sokmo. Tiba-tiba dia kata bila dia faham, hak dia ikut di Masjid Abidin, hak malam Khamis tu. Dia faham situ, dia kata dia faham radio dia kata. Hak dengar di masjid, hak siapa ke habis Faridatul Faraid 3 tahun ni, dia tak boleh nak ikut juga dia kata. Tapi apa beza dengan hak dalam radio tu sama aje. Tapi dia boleh faham situ. Ni pengalaman. Dia sungguh. Orang tu ada sokmo istiqamah sungguh. Tapi oleh kerana tak mengaji langsung dalam bab akidah, capur dengan pula dak tua dah, lepas tu dak sihat pula. Jadi ngaji Faridatul Faraid khatam pun tak nak ikut lagi. Sebab tu hak dalam radio Terengganu tu setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Maklum balah ada bagai-bagai. Maklum balahnya. Hak tak setuju pun ada lah ustaz. Jadilah ustaz. Jadilah orang dia reti dah. Siapa ke ada sekali tanya ustaz, saya nak tanya ustaz. Hak dalam radio Terengganu, hak malam kami tu live ke rakaman? Live Tapi saya ingat macam rakaman aja. Lah hak depan mula tu rakaman aja, ulang tulis je. Hak ujung tu baru tambah. Jadi dia tanya mana live ke rakaman? Sebab hak depan tu sama aja. Setahun setengah. Setahun 4 bulan. Tapi masalah hak di Masjid Abidin tu dia 40 minit. Dia ada masa dia. Sampai masa dia kena berhenti. Jadi kita nak mengajar, nak ilajak sikit, bukan tak boleh. Kita Masjid Abidin boleh mengajar sampai pukul berapa pun. Tapi hak radio dia pekat, dia potong. Dia tak ambil hak kita. Jadi tergantung Jadi tergantung. Setahun 4 bulan. Terima maklum balah pelbagai. Pelbagai. Siapa setengah orang dia kata tak nak terima juga, berat dia kata. Jangan ustaz, berat sangat agama ustaz. Berat sangat tu. Tak capai akal kita dia kata. Jadi orang faham agama ni berat sangat. Apa berat dah ustaz dah ulang suruh pegang tu. Kita dah nak terima waktu dia kata berat tu. Kalau berat gitu jadi orang akan faham agama berat. Agama payah. Kita tak capai akal ustaz. Ustaz cerita kakak sudah, hak mana boleh ikut-ikut, mana tak ikut biar ke dia lah. Jadi jangan. Orang kondeng macam-macam. Mana hak tak dia panggil berat, pandang berat. Mai duk tekan dia kira berat sangat. Hak tu kita radio mata Terengganu tu oleh kerana dia umumkan. Jadi kita tak kira orang hak ngaji, kira hak umum. Kira hak umum dengar tu mudah-mudahan dia faham. Gitu jelah. Tapi perbagailah adanya. Cuma yang kita ni kita ambil faham molek dalam bab qada dan qada ni, kemudian biar kita ambil berat untuk keluarga kita sendiri. Kita kena ambil tahu anak-anak cucu kita dalam bab qada qada. Ada peluang cakap, kita cakap dengan anak cucu kita dalam bab qada qada. Bab ini rukun iman yang ke-6. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuklah bermula ihsan itu berbuat baik dengan bahawa seikhlas oleh seseorang pada taatnya. Kita masuk bahagian agama yang ketiga iaitu ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita minggu ni tong duit pun dak jalan. Jalan